selalu dibicarakan adab-adab sebagai seorang pelajar di dalam kitab Taisirul Khallaq. Dan sesudah pengarang penulis kitab ini membicarakan tentang takwa, kerana takwa itu merupakan suatu hal yang tersangat penting yang perlu ada bagi diri seseorang mukmin, maka dibicarakan sesudahnya itu tentang adabul muallim. Adabul muallim, yakni adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang tahu menghargai nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada malam ni kita sambung diskusi pengajian muzakarah kita menerusi kitab Taisirul Khallaq beserta syarahannya Fathul Khallaq. Pada kuliah kita yang telah lalu, kita telah membicarakan tentang sebab-sebab seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab-sebab seseorang itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia mengingati segala kurniaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan insya-Allah pada malam ini kita membicarakan tentang adabul muallim, iaitu adab-adab seorang guru. Selalu dibicarakan adab-adab sebagai seorang pelajar di dalam kitab Taisirul Khallaq. Dan sesudah pengarang penulis kitab ini membicarakan tentang takwa, kerana takwa itu merupakan suatu hal yang tersangat penting yang perlu ada bagi diri seseorang mukmin, maka dibicarakan
Sesudahnya itu tentang adabul muallim. Adabul muallim, yakni adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru. Guru kena beradab. Bila guru beradab, maka murid juga akan melihat kepribadian seorang guru. Kalau seorang guru itu beradab, insya-Allah akan melahirkan murid-murid yang beradab. Jadi insya-Allah di masjid ini kita bacalah kitab Taysirul Khallaq beserta syarahannya Fathul Khallaq. Kan? Kerana kita kuliah saya di masjid ini tidak ada kuliah bulanan. Cuma kalau dipanggil kita baca kitab ni. Kita baca kitab Taysirul Khallaq. Disebutkan adabul muallim, adab-adab yang perlu ada bagi seorang guru. Musannif mendahulukan adab seorang guru daripada seorang murid, kerana li'annal muallima dalilun litullabihi 'alal khairat. Kerana guru itu merupakan dalil, penunjuk bagi muridnya di atas jalan-jalan kebaikan. Mana guru yang menunjuki kepada murid jalan-jalan kebaikan. Wa mursyidu tullabihi, sama juga yang menunjuki jalan kebaikan, yang menjadi mursyid kepada pelajar-pelajarnya. Wa huwal aslu, dan guru itu adalah asal. Fataqdimuha fil bahthi ansab, maka mendahulukan adab yang perlu ada bagi seorang guru pada perbahasan ini itu sangat munasabah. Maksudnya apa? Didahulukan adab seorang guru daripada adab seorang murid, itu tersangat munasabah. Kerana kalau baiknya guru, insya-Allah baiknya murid. Kerana guru itu membimbing seorang pelajar, membimbing pelajar-pelajarnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada terutamanya adab bagi seorang guru, kerana dia nak membimbing, dia perlu betul. Jangan seperti kata pepatah, bagaikan ketam yang mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dia itu bengkok. Itu. Maka berkata penulis, berkata pengarang kitab, al-muallim, al-muallim iaitu guru. Asal perkataan muallim itu isim fa'il daripada allama yu'allimu muallim. Masdarnya ta'lima. Jadi muallim itu madinya allama, yang mengajarkan. Jadi kalau muallim, orang yang mengajarkan, yang banyak mengajar, yang banyak muridnya, yang banyak mengajarnya. Wal muradu bihi may yu'allimun nasal uluma. Dan maksud muallim di sini ialah seseorang yang mengajarkan manusia tentang ilmu-ilmu. Sedangkan dan wa yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likulli qaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum itu ada yang menunjuki. Fadalla, maka menunjuki ayat ini ala fadalla ala annan fadalla ala anna qadiyatal muallim al-hadi. Maka dalam ayat ini menunjuki bahawa sesungguhnya maksud daripada guru itu adalah orang yang menunjuki, al-hadi. Fadalla, maka telah menunjuki ayat ini ala anna qadiyatal muallim, tugas seorang guru itu adalah menunjuki. Menunjuki apa? Menunjuki orang, menunjuki pelajar-pelajarnya ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru itu dalilu tilmidhihi ay mursyiduhu ila ma yakunu bihi kamaluhu. Jadi guru itu adalah dalil, penunjuk bagi pelajarnya sehingga seorang pelajar itu mencapai kesempurnaannya sebagai seorang pelajar. Menunjuki kepada pelajar supaya pelajar itu mendapat kesempurnaannya sebagai seorang pelajar. Tilmidhu liyakunu, supaya apa? Liyakuna murtasyidan,
supaya seorang murid itu menjadi orang yang terpetunjuk, wa yahsulu lahu thamaratul ilmi ya'ni al-amala bihi. Mana guru itu menunjuki kepada pelajar sehingga dia menjadi pelajar yang baik, sehingga dia menjadi pelajar yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan hasil faedah daripada ilmu yang sudah dipelajari. Apa dia? Al-amal bihi. Kan? Maka guru menunjuki pelajar supaya pelajar itu menjadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Maka sebab itu kita mungkin di kalangan kita seorang guru, seorang cikgu, maka tugas kita mendidik supaya dia mencapai kesempurnaan sebagai seorang pelajar, ila ma yakunu bihi kamaluhu, sehingga dia mencapai kesempurnaan sebagai seorang pelajar, dia menjadi pelajar yang baik, pelajar yang mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dia mengamalkan ilmu, dia mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan. Dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ini. Sebab itu mulianya tugas sebagai seorang guru. Walaupun guru matematik, walaupun guru bahasa Inggeris, dan kalau dimanfaatkan sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia menggunakan ilmu itu untuk membantu agama Islam, dia menjadi orang yang terus sangat bagus. Mungkin ada di kalangan kita yang ustaz sekolah rendah, cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah menengah. Maka niat kita di dalam mendidik adalah supaya dia menjadi orang, supaya anak didikan kita itu menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal ulumi wal ma'arif, daripada segala ilmu dan segala pengetahuan, supaya murid-murid itu mendapat ilmu dan pengetahuan. Jadi guru yang membimbing pelajar itu supaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Wal ma'lumat wa hadhihi ma tusilu tullaba ila kamaliha. Dan ini merupakan sesuatu yang mempersampaikan pelajar itu kepada kesempurnaannya. Kesempurnaannya ilmu dan segala pengenalan. Kesempurnaannya sebagai seorang pelajar. Wa hadhihi ma tusilu tullaba ila kamaliha. Dan ini merupakan hal yang menyebabkan seseorang pelajar itu mendapat kesempurnaannya sebagai seorang pelajar. Dan tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang guru, paling-paling pun kita sebagai seorang guru kepada anak-anak kita, yang menunjuki kebaikan kepada anak-anak kita. Ibu juga seorang perempuan yang ada anak, dia menjadi seorang guru kepada anaknya. Sebab itu madrasah yang pertama yang dimasuki oleh anak-anak yang dilahirkan itu adalah ibunya. Maka madrasah. Ibu itu adalah sekolah. Apabila anak itu dididik dengan didikan yang sebenar, didikan yang berteraskan dengan agama Islam, pendidikan yang bagus, yang orang panggil menyebabkan seseorang itu, anak itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ibu ataupun seorang ayah itu telah berjaya. Itu pendidikan awal di rumah. Pendidikan awal di rumah. Adapun kalau kita menjadi seorang guru, seorang penceramah, seorang ustaz, maka kita mengharapkan agar orang yang menimba ilmu daripada kita mendapat kesempurnaan sebagai seorang penuntut ilmu. Dia mengamalkan ilmu, dia menjadi orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa yushtaratu ay yakuna min zawil awsafil mahmudah. Tengok. Fa yushtaratu, maka disyaratkan, maksudnya wajibu 'alal muallim la siyama man yu'allimul ulum asy-syar'iyyah an yakuna ay ittisafuhu min zawil awsafil mahmudah ay al-akhlaqil karimah minha at-tawadhu' wal hilm. Maka disyaratkan, nak jadi seorang guru punya syaratnya, kan? Menjadi seorang muallim, menjadi seorang pembimbing ada syaratnya. Syaratnya hendaklah dia berperilaku dengan perilaku yang baik, dia berakhlak dengan akhlak yang baik,
Dia ada sifat-sifat mahmudah dalam dirinya. Ayyakuna ittisafuhu min zawil awsafil mahmudah. Dia bersifat dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ini al-akhlaqil karimah. Dia mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Mana seorang guru itu mesti berperilaku dengan perilaku yang baik. Mesti menghiasi dirinya dengan akhlak yang mahmudah. Dengan akhlak yang baik. Ya, sebahagian daripada akhlak yang baik, at-tawadhu', merendah diri. Seorang guru jangan sombong. Seorang guru itu tidak boleh sombong dengan ilmu yang dia ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang murid itu mesti meyakini bahawa sesungguhnya gurunya itu tidak sombong. Kerana prasangka murid kepada guru itu sangat penting. Prasangka murid kepada guru, prasangka yang baik daripada murid kepada guru itu sangat penting. Nampak? Dan apabila kita menjadi seorang guru, itu perlu menghiasi. Kita perlu menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya tawadhu'. Nabi sebut man tawadha'a lillah rafa'ahu. Orang yang tawadhu', orang yang merendah diri, Allah Ta'ala akan meninggikan darjatnya. Manakala orang yang takabur, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara akhlakul karimah, sifat-sifat yang baik yang perlu ada bagi diri seorang guru itu al-hilm. Apa makna hilm? Jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Baik pagar bengih kalau Aceh sebut. Jangan cepat marah. Marah kena ada, tapi jangan cepat. Sari'ul ghadab. Ini mamnu'. Cepat marah itu ditegah. Marah boleh, tapi jangan panas barat. Jangan cepat marah. Silap sikit marah, silap sikit marah. Nanti diterangkan di dalam kitab ni. Imam Syafi'i, ada anak murid Imam Syafi'i namanya Al-Imam Rabi' bin Sulaiman. Disebut dalam kitab syarah yang saya sebut. Imam Syafi'i ada anak murid. Kita kata lembab lah. Ulang 40 kali, tak dapat-dapat. Imam Syafi'i punya anak murid, sehingga Imam Syafi'i mengulangkan pelajaran kepada murid yang seorang ni 40 kali, tak faham-faham. Imam Syafi'i lempang ke? Tak ada lempang. Dia kata bodoh. Dia terus ulang sehingga faham pada kali yang sesudah 40. Imam Rabi'. Imam Syafi'i punya kesabaran yang tinggi di dalam mendidik. Imam Syafi'i 40 kali. Kita kadang-kadang ulang 3 kali. Kau ni mula nak mula nak ulang sekali. Faham tak? Faham. Panggil dia. Okey. 1 tambah 1 apa? 1 tambah 1 2 lah. Takkan bismillah. 2. Kan? Kita ulang dia. Macam ni. Tak faham-faham lagi. Ulang sekali lagi. Tak faham lagi. Ulang sekali 3 kali. Engkau ni, kau bungkus baju kau balik lah. Kita 3 kali ngulang. Anak murid kita tak faham, kita suruh balik. Imam Syafi'i 40 kali. Ini keberkatan kesabaran Imam Syafi'i, sehinggalah Al-Imam Rabi' menjadi orang yang alim, meneruskan kitab-kitab yang ditulis Imam Syafi'i, menyebarluaskan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Rabi' berawal daripada kesabaran gurunya Imam Syafi'i. Ada kita ni kalau menjadi seorang guru, anak murid kita berbeza-beza. Ada yang kita cakap sekali, dia terus tangkap. Faham. Ada yang 2-3 kali. Ada yang tangkap cepat, lupanya pun cepat. Saya lah tu. Cepat faham, lepas tu lupanya pun sedang. Ada orang yang susah nak faham, tapi dia terus lekat. Dia terus lekat. Saya ni cepat faham, cepat lupa. Lepas tu kita kena mengulang kaji. Kan? Kena sabar. Al-hilm itu maknanya dia tak cepat marah. Nanti saya terangkan, ada dalam kitab ni saya sebut. Tak cepat marah. Dengan anak-anak pun jangan cepat marah. Marah perlu, tetapi jangan cepat, jangan asyik nak marah. Kan? Kita kalau marah kat pokok,
ada orang buat kajian, marah kat pokok. 40 hari kita marah, stay marah kat pokok tu, mati pokok tu. Pokok pun tak suka kena marah. Kan? Tu dia. Baik. Lianna ruh at-tilmiz ay nafsuhu dha'ifatun. Kenapa seorang guru itu perlu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik? Kenapa? Lianna ruh at-tilmiz dha'ifah. Kerana murid itu rohnya, jiwanya lemah, dirinya lemah. Mana la tasbutu wa la tastaqim, tak tetap pendiriannya, tak istiqamah. Binisbati ila ruhihi, dengan dibandingkan dengan jiwanya seorang guru. Nampak? Nak dibandingkan jiwa guru, rohnya guru dengan rohnya murid, kuat lagi roh guru. Kan? Kerana rohnya pelajar, kerana dirinya pelajar itu lemah, tak tetap. Binisbati dengan dinisbahkan kepada rohnya seorang pelajar, dirinya seorang pelajar tu lemah. Binisbati ila ruhihi ay ruhi tilmiz dunal jasad lianna qawiyal jasad la yahtaju ila al-muallim. Kerana jiwa seorang pelajar itu lemah, dia lemah, dia perlukan kepada bimbingan. Tengok, maka diperlukan kepada orang yang kuat jiwanya. Siapa orang yang kuat jiwanya yang diharapkan oleh seorang pelajar? Guru. Nampak? Fa idza tasafa al-muallimu, maka apabila seorang guru itu bersifat bi awsafil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan, ai bi awsafil mahmudah, maka jikalau seorang guru itu bersifat dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik cakapannya, kama qala al-ulama'u fi kutubihim wa maqalatihim, seperti mana yang telah disebutkan oleh para alim ulama kita di dalam kitab-kitabnya dan di dalam makalahnya. Kana tilmiz, nescaya adalah seorang pelajar itu, ba'da muraqabatihi ila muallimihi, al-muwafiq kadzalik, al-muwafiqah kadzalik. Nescaya adalah seorang murid itu al-muwafiqu kadzalik. Nescaya seorang murid itu akan muafakat, akan mengikuti seperti mana perihal gurunya. Li a'malis salihat, di dalam amalan-amalan yang baik, kama ta'allamahu min muallimihi, seperti mana yang dia dapatkan, seperti mana yang dia belajar daripada gurunya, seperti mana hal yang gurunya ajar kepadanya dan didapatkan daripada gurunya. Sebab tu seorang guru perlu berakhlak dengan akhlak yang baik. Kerana apa? Kerana jiwa seorang pelajar itu lemah, maka dia memerlukan bimbingan. Maka apabila seorang guru itu berperilaku, berakhlak dengan akhlak yang baik, dan dia menunjuki contoh yang baik kepada muridnya, maka seorang murid itu akan terdorong untuk melakukan kebaikan, li'a'malis salihah, untuk melakukan kebaikan. Dan inilah yang dia dapatkan hasil pembelajaran dia dengan gurunya. Fahadhi, maka disebutkan fahadhi tanhasilu bisuhbah, maka ini didapatkan dengan suhbah. Fahadhi tanhasilu bisuhbah, nak dapat baik, nak dapat jiwa yang baik, seorang murid itu kalau nak dapatkan benda ni, nak dapatkan akhlak yang baik, dia tengok gurunya baik, dia pun kena dapatkan akhlak seperti mana akhlak gurunya. Dia pun kena baik budi pekerti seperti mana baik budi pekerti gurunya. Maka tak dapat tidak, maka dia kena suhbah, kena senantiasa ada duduk bersama gurunya. Li'annaha tunqilul akhlaqal karimata allati tuzmaziju bi ruhil muallimi ila tilmizihi. Kerana dengan bersuhbah itu, seseorang pelajar itu akan mendapatkan akhlak yang baik. Dia macam infrared, bluetooth. Kalau zaman handphone dulu infrared. Maksudnya apa? Bila gurunya baik dan murid itu selalu melazimi kepada gurunya, dia akan memindahkan akhlak yang baik itu kepada muridnya.
Kita kalau berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka bauan wangi itu juga kita akan dapatkan. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tukang buat besi, nescaya kan, besi-besi hitam-hitam besi itu pun juga kita akan dapatkan. Begitu juga seorang murid, dia tak boleh melepaskan diri dengan gurunya. Dia harus bersuhbah dengan gurunya sehingga akhlak seorang guru yang memang sudah tetap di dalam dirinya berpindah kepada muridnya. Itu nak cerita yang itulah. Liannaha tunqilul akhlaqal karimah allati tumaziju bi ruhil muallim ila tilmidhi. Dengan suhbah itu dapat memindahkan, orang panggil dapat transfer. Mana murid itu bila dia selalu duduk dengan gurunya, dia akan mengambil perkara-perkara yang baik yang ada pada diri seorang guru itu. Seorang guru baik dah, murid nak jadi baik, dia kena suhbah, kena duduk selalu dengan gurunya. Dia tak boleh belajar, lepas belajar pergi macam tu, tak duduk dengan guru, tak bersuhbah, tidak selalu ada di sama, tidak di samping gurunya. Suhbah ni bukan ustaz tu pergi tandas, dia pun ikut pergi tandas, bukan. Maknanya apa? Selalu ada bersama gurunya pada ketika senang susah, maksudnya apa? Selalu ada di dalam pengajian guru tersebut. Hari ini orang yang mendakwa, hadza syekhuna, ini guru kami. Ini guru kami. Padahal dia tidak pernah pun bersuhbah dengan gurunya itu. Dia tidak pernah bersuhbah dengan sangkaan yang dia tidak pernah pun bersuhbah, tidak pernah pun duduk di samping dengan orang yang didakwa gurunya itu. Boleh faham tuan-tuan tak? Lepas tu kita kena bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang alim, sehingga kita akan mendapatkan wangian akhlak yang baik itu daripada seorang guru tersebut, kalau kita punya guru. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faizan, maka jika begitu, la budda lil muallim an yakuna yattasifa bi sifatil mahmudah. Kama qala al-musannif qadiman fa dzakara al-musannifu minha. Maka tak dapat tidak, bila kita tahu dah macam ni, dan seorang murid itu perlu kepada bimbingan gurunya, maka kita dah tahu seorang guru itu mesti berperilaku dengan perilaku yang baik, mesti menghiasi dirinya dengan sifat al-mahmudah, dengan sifat yang terpuji. Ini tuan-tuan, sebahagian daripadanya an yakuna taqiyan mutawadhi'an. Yang pertama sekali yang perlu ada bagi diri seorang guru itu adalah takwa kepada Allah Ta'ala dan tawadhu', mutawadhi'an lillahi ta'ala. Laqad arfa'allahu ta'ala darajatil mutawadhi'ina lillahi ta'ala kama fil hadithi sayati dhikruhu fi babit tawadhu'i. Mana seorang guru itu tidak yang pertamanya sekali mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mesti menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu'. Dan lagi pula layyinal janib, iaitu berlemah lembut di dalam bergaul. Ai latifal muasyarah bilutfi at-tab'i, iaitu lemah lembut di dalam bergaul. Sudah takwanya tinggi, tawadhu', lemah lembut di dalam berbicara, lemah lembut di dalam bergaul, lemah lembut di dalam selalu menyantuni anak muridnya. Supaya apa? Litamilal qulubu, supaya seronoklah segala hati, supaya hati akan jadi seronok ilaihi, kepada gurunya tadi, supaya hati murid itu menjadi seronok apabila dia bersama dengan gurunya. Maknanya apa? Gurunya tak boleh marah-marah, tak boleh selalu marah-marah, tak boleh cepat marah, kena baik budi dengan pelajarnya. Supaya apa? Supaya pelajar itu senang berkomunikasi dengan gurunya. Senang murid itu nak bertanya. Ni asal pandangnya, pandang ujung mata, bertaraf pandang ujung mata. Murid datang, pandang ujung mata. Takut murid tu. Mata tu macam helang. Kan? Bila guru itu mempunyai sifat yang lemah lembut, murid pun akan senang. Ustaz nak tanya, kan? Tapi kalau tanya. Kenapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Takut murid itu. Murid itu baru nak tanya soalan. Kan? Maka seorang guru itu harus baik budinya, maksudnya harus bihusnil muasyarah, mesti dengan baik pergaulannya. Kan? Layyinal janib, ini baik pergaulannya. Supaya apa? Supaya condong hati. Supaya apa? Supaya hati seorang pelajar itu, supaya seronok pelajar itu nak mendekati gurunya. Asal selesa, senang. Tapi selesa-selesa bukan boleh buat kawan. Ni kadang-kadang dah selesa sangat gurunya, guru tu macam member je, tak boleh. Kan? Litamilal qulub bisururiha, dengan seronoknya hati ilahi kepada muallimnya, biliqaihi, dengan apabila bertemu dengan gurunya. Fatastafidu faidatan katsiratan minhu, maka dia akan mendapatkan faedah yang banyak daripada gurunya. Maka al-qulub maknanya jiwa seseorang, hati seorang, ini yang panggil majaz mursal. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Litamil al-qulub maknanya litamil al-ashkhas min al-muridin. Kitab ni walaupun nipis tetapi uslub balaghahnya tinggi juga. Kan? Supaya cenderung segala hati, dan supaya muridnya itu menjadi seronok, kan? Dan dia akan mendapatkan faedah yang banyak, akan mendapatkan fawaid katsirah daripada seorang guru tersebut. Bihusni muasyaratihi ma'a tilmidhihi, dengan sebab baik pergaulan guru tu kepada anak muridnya. Sebab tu jadi guru ni, masya-Allah tabarakallah, kan? Dia kena, orang panggil, kena menjadi orang yang senang diajak bicara. Jiwa kena luas. Garang boleh, tegas boleh. Kena bezakan tegas dengan orang panggil cepat marah. Tegas perlu ada. Nabi SAW tegas. Nabi pernah marah. Tapi Nabi ada sifat halim, rauf, rahim. Ini sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Rauf ar-Rahim, ni sifat Nabi. Tapi orang takut buat macam-macam dengan Nabi SAW. Ni ketegasan Nabi SAW. Begitu juga seorang guru. Kan? Anak murid, dia rasa selesa dengan gurunya. Dan dalam masa yang sama, anak murid takut macam-macam. Ini nusianya. Takut macam-macam sama gurunya. Takut buat macam-macam dengan gurunya. Tapi dalam masa yang sama, anak murid itu selesa untuk mendampingi gurunya. Ini Masya Allah, Tabarakallah. Dan inilah sistem yang ada di pondok. Inilah sistem yang ada di madrasah, yang ada di pondok, yang ada di pesantren. Suhbah dengan guru. Dia memperhatikan akhlak gurunya. Ini yang ada di pondok. Minta maaf cakap. Sebab bila kita di pondok, kita 24 jam tengok guru kita. Maksud 24 jam ni kita tengok guru kita selalu ada sembahyang berjemaahnya. Kan? Guru keluar rumah. Ya, rumah guru memang dalam pondok. Nampak situ. Azan Allah lagi. Oh, lambat lagi. Mungkin tu azan di Indonesia kot. Ataupun di Johor. Saya bawa balik daripada Aceh. Aceh, dia punya azan ni lambat. Kita 7.30 azan, diorang pukul 8 buat azan. 40 minit lambat di Aceh. Saya pernah sekali sahur kat Malaysia, buka puasa kat Aceh. Orang Malaysia dah buka puasa, kita 40 minit lagi tengok. Tengok kawan-kawan dah buka puasa ke mak? Dah buka puasa ke enggak? Belum lagi, 40 minit lagi. Sabar je lah. Dia paling syoknya, kan, sahur kat Malaysia, sahur kat Kuala Lumpur, buka puasa kat Sarawak. Sahur pukul 5 pagi, pukul 5.30, buka puasa kat Sarawak. Pukul 6. Cepat. Cepat. Orang gitu. Baik, tu dia. Dia faham lah itu. Wa ayyakuna haliman. Tengok. Seorang guru tu mesti punya sifat halim. Wal muradu bihi kama qultu fi risalati al-maqalah al-dhahabiyah huwa irhamut talamiz bisyafiqi alaihim wa tamliku nafsihi indal ghadab. Ini dia. Apa maksud halim? Halim ni seperti mana yang saya sebut dalam karya saya, tulisan saya yang satu lagi dalam kitab, dalam risalah Al-Maqalah Al-Zahabiyah.
saya ada tulis satu risalah yang namanya Al-Maqalah Az-Zahabiyah. Halim itu adalah berkasih sayang kepada pelajarnya, memberi kasih sayang kepada pelajarnya. Bisyafiqi alaihim, dengan mengambil berat sayang kepada mereka, mengambil berat kepada mereka. Wa tamliku nafsihi indal ghadab, dan cuba menahan diri daripada cepat marah. Ini Halim. Ada orang nama Halim. Orang biasa nama Halim ni dia tak cepat marah. Tapi kalau nama dia Halim, dia cepat marah, dia kena tukar nama dia. Contoh. Dia tak payah contoh kan. Halim ni apa? Kan? Halim ni dia tak cepat marah. Tamliku nafsihi indal ghadab. Dia bukan tak ada marah. Tak ada marah tu keledai. Dia tahan marah. Dia bukan, dia kawal kemarahannya. Sebab Nabi sebut al-ghadabu minasyaitan. Marah tu daripada syaitan. Kan? Jadi orang yang punya sifat Halim ni, dia bukan tak ada marah. Dia ada marah. Cumanya dia tak cepat marah. Itu dia. Jadi seorang guru kena ada ketegasan, garang, jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Kan? Guru saya, bukan guru kepada guru. Ni azan Al-mana? Saya banyak bunyi ni takut dah. Guru kepada guru saya, almarhum al-maghfurlah Al-Syekh Muhammad bin Zamzami Al-Ashi, pengasas pondok Istiqamatuddin Darul Mu'arif di Aceh. Saya tak sempat berguru dengan beliau, tapi saya sempat berguru dengan anak murid beliau. Anak murid kepada anak murid beliau. Diceritakan guru kami ni garang, tegas. Garang, tegas. Tapi ada satu cerita tu daripada anak murid dia. Dan guru saya, dia kata Abuya Syekh Muhammad, bukan Abuya ni, Syekh Muhammad Zamzami, Tengku Muhammad Zamzami, panggil Abu Lamata nama tempat tu. Kalau belajar di Aceh, saya belajar di Darul Mu'arif di Aceh Besar. Dia kata memang garang, tegas, tapi dia punya sifat lembutnya. Macam mana? Dalam ketegasan ada kelembutan. Satu hari kaki saya sakit. Kan? Orang takut dengan Abu Zamzami ni, guru kami ni. Tapi dia yakin gurunya itu punyai sifat yang halim, tetapi dalam masa yang sama tegas. Dia pergi jumpa dengan gurunya. Dan guru pada guru kami lah, dia kata, Abu, kaki saya sakit. Abunya tengok, dia pegang kaki pelajar tu, kan? Dia baca bismillah, dia urut-urut sikit, sembuh. Dia bagi tahu saya apa? Dia kata, Abu ni, mana guru, tuan guru ni, dia garang. Tapi dia ada kelembutannya. Maksudnya apa? Dia garang kalau orang yang melanggar peraturan, orang yang berbuat maksiat. Tapi kalau orang tu meminta pertolongan, orang tu baik, Masya Allah, Tabarakallah. Dia menjadi orang yang paling baik, yang kita tak sangka kebaikannya itu. Maksudnya kita, dia ni macam ni rupanya. Padahal dia seorang yang tegas. Itu pondok kami namanya Istiqamatuddin. Tegas, tetap, konsisten. Itu guru-guru pondok, guru-guru kami lah. Cerita macam tu. Sebab tu bila kita dengar cerita tok-tok guru kita dulu, Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Ada seorang tok guru daripada Fatani, tegas. Kan? Dia mengharamkan rokok. Kalau ada anak muridnya merokok, dia suruh kutip rokok tu pakai mulut, buang kat tengah laut. Ada tok guru daripada Fatani, tegas. Tapi dalam masa yang sama ada kelembutannya. Itu dia. Itu je. Bila kita duduk dengan guru kita, itulah kita dapatkan akhlak daripada guru kita. Maka pelajar yang baik budi pekertinya, itu kerana didikan gurunya, itu kerana akhlak baik gurunya yang dipertontonkan kepada anak muridnya. Itu dia. Kemudian seorang guru itu adalah punya sifat waquran, aiza wiqarin, yakni orang yang tenang, tak gelabah, kan, sopan santun. Supaya apa? Liuqtada bihi, supaya guru itu supaya guru itu menjadi panutan, menjadi ikutan bagi setiap pelajarnya. Kan? Bila guru itu baik, orang senang nak ikut guru tersebut. Bihusni ta'dibihi, dengan baiknya pengajaran yang diberikan oleh seorang guru tu. Li'annal muallim al-haqiqiyya yuqtada bihi fi kulli ahwalin, fi kulli halin, atau fi kulli ahwalin.
Kerana bahawa sesungguhnya muallim yang guru yang sebenar itu diikutkan, itu menjadi panutan bagi setiap keadaan. Guru yang sebenar menjadi panutan bagi pelajarnya dalam setiap keadaan. Kan? Itu orang yang berakhlak dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berakhlak juga, dia mengikuti akhlak yang dia mengikuti akhlak yang dipertontonkan oleh ulama yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah akhlak ulama yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Wa an yakuna dza rahmatin, dan bahawa seorang guru itu perlu ada sifat kasih sayang. Muhsinan, perlu selalu berbuat baik. Dan liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, kan, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang berbuat baik, yakni bazlal khairi, iaitu orang yang selalu memberikan kebaikan, wal ihsana lil makhluqin, dan berbuat baik kepada makhluk. Azan bila luar azan. Allahumma salli ala. Baik, itu dia. Dia punya kasih sayang. Seorang guru tu mesti bersifat dengan sifat rahmat, iaitu bersifat dengan muhsin, mesti ihsan, mesti selalu buat baik kepada pelajar-pelajarnya. Kepada pelajar-pelajar mesti selalu buat baik dengan pelajar. Kan? Maka seorang guru kalau dia selalu buat baik dengan pelajar, maka pelajar itu gemar kepadanya. Tengok. Syafiqan raufan alaihim, kan, baik ke atas mereka, baik dengan pelajar tersebut. Lita'zuma rughbatuhum, supaya besarlah gemar mereka. Maksudnya supaya mereka ni senang. Kan? Kalau mereka ada hajat yang perlu kepada jawapan bagi setiap soalan yang ingin dirungkaikan, mereka senang bertemu dengan gurunya, maka dia senang mendapatkan jawapan daripada gurunya. Kan? Maka gemar mereka itu fima yulqiyahu ayunsihahu ilaihim. Maka seorang pelajar tu kalau dia melihat gurunya itu baik, dia melihat gurunya itu penuh dengan kasih sayang, maka dia akan menumpukan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Maksudnya bil wa'i wal ihtimami bima ansaha muallimuhum. Dia mengambil perhatian terhadap apa yang dinasihatkan oleh guru-gurunya. Wa in yunsihahum, dan jika dia menasihatkan mereka, yuzakkiruhum, dan mengingati mereka, wa yu'addibuhum, dan mengajarkan mereka. Tengok. Wa in wa'an, dan hendaklah bahawa wa ayyan sahahum, dan seorang guru itu harus menasihati mereka, menasihati pelajar. Wa yu'addibahum, dan mendidik pelajar. Fayuhsina ta'dibahum, dan hendaklah dia memperbagus di dalam mendidik pelajar. Seorang guru itu harus mendidik pelajar. Seorang guru itu mesti menasihati pelajarnya, mendidik pelajar, dan harus memperbagus di dalam didikannya. Fayuhsina ta'dibahum, maka dia harus bagus di dalam mendidik pelajar itu. Wa alla yukallifahum, dan jangan sekali-kali memberati pelajar itu taklifan yus'ibu lahum minal fahmi. Jangan sekali-kali dia memberatkan pelajar itu sehingga menyusahkan pelajar itu daripada faham. Jangan bagi seorang pelajar itu yang berat-berat, maksudnya sampaikan sesuatu sesuai dengan akal pelajar itu. Kalau kita mengajar, sampaikan sesuatu yang boleh pelajar itu hadamkan. Kalau kita mengajar budak tadika, kita mengajar ABC, membaca, jangan mengajar admat kepada budak tadika, pening kepala mereka. Maka ajarkan sesuatu sesuai biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar mereka. Jangan beratkan mereka. Minal ma'ani allati 'allamaha al-muallim.
dengan sesuatu yang diajarkan oleh seorang guru. Ma taksuru anhu idrakatuhum, sesuatu yang jangan mengajarkan sesuatu yang mereka susah nak hadam. Mana ajarkan sesuatu yang memang sesuai untuk mereka itu mengetahui dan mudah faham. Sesuai. Setiap umur ni ada peringkatnya. Contoh, pelajaran darjah 6 itu tidak patut diajarkan kepada budak darjah 1. Nampak? Tu dia. Maksudnya seorang guru tu harus melihat kepada kondisi muridnya. Melihat kepada muridnya, oh pelajar ni dia punya tahapan dia macam ni, ajar tahap tu. Pelajar ni dah belajar, kena ajar tahap yang lah. Dan itu seorang guru, dia harus bijak. Kenapa? Lianna likulli maqamin maqalan. Kerana tiap-tiap maqam, tiap-tiap kedudukan itu ada kesesuaian perbicaraannya. Nampak tak? Begitulah adab yang perlu ada bagi seorang guru. Paling-paling pun kita guru kepada anak-anak kita. Kita guru mengaji pun kena ada adab. InsyaAllah. Dan pelajar yang beradab itu lahir daripada guru yang beradab. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah sampai stesen. Nanti insyaAllah untuk pengajian kita yang akan datang, kalau ada insyaAllah, kalau ada jemput, kita baca tentang adabul muta'alim. Bagaimana adab-adab seorang pelajar pula. InsyaAllah Ta'ala kita sambung pada kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.